الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebenarnya nak cuba add rakan dalam kursus ni. Boleh tak? Tak boleh, saya pun tak ingat nama. Tak ingat nama. Apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung siri mengenai Dr. Burhanuddin. Banyak perkara yang boleh dicakap mengenai Dr. Burhanuddin ya. Semalam saya nak cakap satu hal berkaitan dengan homeopati juga, tetapi selepas pagi ini saya keluar sebab semalam hujan semalam hujan tapi pagi ini terang. Walaupun pukul 7 masih lagi gelap, saya keluar jalan-jalan. Lebih kurang seperti exercise jugalah. Exercise ini penting. Tapi inilah satu isu yang selalu kita lupa. Okey, dah dapat dah. Okey, dah dapat. Dapat seorang, dua orang pun okey dah. Okey, so pagi ni saya jalan-jalan. Dah lama dah sebab satu kebiasaan kita orang Melayu ni. Kita suka jalan-jalan. Kita suka makan-makan. Tapi kita tidak berapa suka untuk bersenam. Kita tidak suka. Masa remaja dulu memang kita gemar untuk bermain, bersokan. Tapi bila kita sudah 50-an, 60-an, kita tinggalkan. So, kita menjadi orang-orang yang santai, orang yang suka duduk. Apalagi bila kita sudah meningkat 50-an sampai 60, kita sudah jadi hampir-hampir kepada bos. Jadi, kita adalah orang yang banyak duduk. Dan kita bicara dalam homeopati, kesan-kesan bagi orang yang banyak duduk, orang yang kurang exercise, kurang senaman dan seumpamanya. Tapi kita tetap juga lupa. So pagi ini alhamdulillah setelah beberapa hari melupakan pasal bersenam ni, hari ini alhamdulillah saya dapat keluar sekejap. Dan saya baru pulang ni. Nak minum, sabar dulu. Sabar dulu, saya nak online hari ini. Cuma online hari ini jadi, tak ada sahabat kita yang masuk ni. Kena calling jugalah. Kena calling juga supaya mereka masuk. Okey, siapa yang kita boleh panggil? Mungkin kita panggil orang Singapura lah. Saya tak sempat, tak ada time nak hantar lagi apa yang dimohon. Apa yang dimohon tu tak sempat lagi.
Okey. Hari ni kita bercakap sebab jalan-jalan saya nak cakap mengenai tulisan Dr. Burhanuddin juga, malahan merupakan inti bagi ceramah-ceramah beliau apabila beliau dalam sesi, dalam tempoh memperjuangkan agama dan tanah air. Banyak kali beliau berucap, dan ucapan-ucapan itu sebahagiannya telah dibukukan. Dan antara kandungan yang banyak dibukukan itu ialah berkaitan dengan politik dan homeopati. Mengenai homeopati tidak ramai yang menyentuh. Oh ya, ada sahabat bagi like kepada soalan saya semalam. Soalan saya semalam, Dr. Nat Haniman mungkin telah mencuba sincona, telah membuat ujian pada tahun 1790. Tetapi bilakah homeopati itu diperkenalkan? Dia ada tarikh-tarikh penting. Kalau kita belajar homeopati di luar negara khususnya, ada tarikh-tarikh penting. Tarikh lulusan Dr. Haniman dalam perubatan, kemudian tarikh beliau uji sincona, kemudian tarikh bilakah dia isytiharkan kaedah baru dalam menyembuhkan penyakit. A new principle, kita sebut a new principle. Bilakah pula beliau menggunakan infinitesimal dose? Bilakah pula beliau menamakan sistem rawatan ini homeopati? Homeopati tidak tercetus pada tahun 1790 masa beliau uji sincona. Itu baru langkah pertama ke arah memahami kaedah lain dalam penyembuhan selain kaedah alopati. Okey. So, saya fikir kalau orang yang kurang membaca, dia tidak tahu. Okey, untuk mengetahuinya, dalam siri kuliah pengenalan kepada perubatan homeopati, esok sudah Jumaat, malam esok saya nak ke udara dengan sahabat yang mengikuti kursus. So, jika sudah tidak ada lagi yang ingin mendaftarkan diri, maknanya tak adalah. Maknanya kita ada student setakat itu sahaja. Okey, siapa yang masih lagi late comers, kalau nak masuk, boleh lagi lah hari ini atau esok. Selepas itu, walaupun boleh diizinkan, tapi malas nak layan. Okey, hari ini kita akan bercakap mengenai bukan satu artikel, malah banyak artikel yang ditulis oleh Dr. Burhanuddin berkaitan dengan perjuangan beliau dan falsafah yang dipegang oleh beliau, yang kita sebut sebagai falsafah politik negara. Bukan nak cakap isu politik, tapi pegangan Dr. Burhanuddin. Okey. Di antara kenyataan Dr. Burhanuddin yang kerap dikutip ialah bagaimana beliau mempertalikan antara Islam dan kebangsaan Melayu. Sebab Dr. Burhanuddin ini adalah pejuang agama, ingin menegakkan Islam dan juga memperjuangkan kemerdekaan Malaysia. So, beliau mempertalikan antara Islam dan kebangsaan Melayu dalam konteks hubungan iman dan negara. Okey. Antara Islam dan kebangsaan Melayu dalam konteks hubungan iman dan negara. Sahabat-sahabat yang ingin membaca tulisan beliau, kena pergi rujuk ke perpustakaan lah. Sebab saya tak fikir ada lagi kot di kedai-kedai buku. Satu buku kuliah mengandungi susunan ataupun
himpunan kuliah-kuliah Dr. Burhanuddin yang telah dibuat kompilasi oleh Dr. Kamaruddin Jaafar. Lama dah buku ni. Saya ingat 30-40 tahun yang lalu. So, dengar apa yang Dr. Burhanuddin sebut. Katanya, kasihkan watan itu sebahagian daripada iman. Okey, boleh cek lah. Dalam hadis mungkin ada sebut. Dr. Burhanuddin sebut, kasihkan watan itu adalah sebahagian daripada iman. Iman ialah nyawa agama. Okey, iman ialah nyawa agama. Orang yang tak beriman, tak adalah agama. Okey, iman ialah nyawa agama. Kita pandang di segi falsafah dan kita susunkan dengan pemandangan yang dekat begini. Pertama, iman. Dalam kurungan dia sebut nyawa. Kedua, tubuh. Dalam kurungan beliau sebut diri. Iman atau nyawa, tubuh atau diri. Okey, itu dua. Ketiga ialah bangsa. Dan keempat adalah watan. Apa itu watan? Watan merujuk kepada tanah air. So, Dr. Haniman, bukan Dr. Haniman, ini kita cakap mengenai Mahaguru Homeopati Malaysia, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dr. Burhanuddin menyebut kita pandang di segi falsafah dan kita susunkan dengan pemandangan yang dekat begini. Satu, iman. Kedua, tubuh. Ketiga, bangsa. Keempat, watan. 4 serangkai di dalam binaan watan. Okey. 4 serangkai dalam binaan watan. Okey, watan ini ialah tanah air. Bagaimanakah kita nak dudukkan 4 perkara yang disebutkan oleh Dr. Burhanuddin ini di dalam binaan watan? Kata beliau, iman berdiri di atas tubuh. Okey, boleh faham? Iman berdiri di atas tubuh. Dalam konteks kita, apa ni? Rohani kita lah. Rohani kita, kepercayaan kita. Iman berdiri di atas tubuh. Tubuh berdiri di atas bangsa. Okey. Iman berdiri di atas tubuh. Tubuh berdiri di atas bangsa. Dan bangsa berdiri di atas watan. Okey. Ada berapa tu yang disebut oleh Dr. Burhanuddin? Iman berdiri di atas tubuh. Dah 2 dah sebut. Tubuh berdiri di atas bangsa. Yang ketiga. Dan bangsa berdiri di atas watan. Yang keempat. Pergi pada watan. Salah satu daripada yang 4 ini tidak boleh bercerai. Tinggal dalam susunan binaannya. Yang 4 ini. Tidak boleh bercerai, tinggal dalam susunan binaannya. Tetapi watan jadi pokok. Okey. Watan jadi pokok. Itu penjelasan Dr. Burhanuddin. Apa maknanya? Maknanya tanah air itu penting. Ada watan ialah dengan kuatnya bangsa. Okey. Maknanya tanah air ini adanya dia, kuatnya dia bergantung kepada kuatnya bangsa. Kuat bangsa keluar dari tubuh diri yang sihat kuat dan perkasa seperti pekerja, pahlawan, askar, polis, pendidik dan lain-lain lah. Semua. Tak kira lah siapa. Jika orang itu mempunyai tubuh yang sihat dan kuat, maka kuatlah bangsa. Bangsa yang kuat akan melahirkan watan atau tanah air yang kuat. Ini seronok ni. Dr. Burhanuddin dia banyak berfalsafah. Dalam homeopati kita lihat seperti
falsafah juga, tapi dia menjelaskan perkara-perkara berkaitan dengan falsafah perubatan homeopati. Tetapi di dalam politik, beliau juga berfalsafah. Dan falsafah beliau sukar difahami oleh orang yang melihatnya sukar dan mudah bagi orang yang melihatnya mudah. Maka dalam jiwa pekerja pahlawan prajurit itulah terletaknya iman. Okey? Ini bukan ceramah agama, ini memperkatakan kefahaman dan falsafah politik Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Mahaguru homeopati tanah air. Boleh disebut Mahaguru politik tanah air juga jika ingin berbuat demikian. Maka dalam jiwa pekerja pahlawan prajurit itulah terletaknya iman. Okey? So, itu. So, apa yang cuba ditunjukkan oleh Dr. Burhanuddin ini berkaitan dengan Islam dan watan. Okey, ini kenyataan Dr. Burhanuddin. Kalau boleh bacalah. Kasih kawatan itu sebahagian daripada iman. Iman ialah nyawa agama. Kita pandang di segi falsafah dan kita susunkan dengan pemandangan yang dekat begini. Iman atau nyawa, tubuh atau diri, dan ketiga bangsa, keempat watan. 4 serangkai dalam binaan watan. Iman berdiri di atas tubuh, tubuh berdiri di atas bangsa, dan bangsa berdiri di atas watan. Salah satu daripada yang 4 ini tidak boleh bercerai tinggal dalam susunan binaannya, tetapi watan jadi pokok. Ada watan ialah dengan kuat bangsa keluar dari tubuh diri yang sihat, kuat dan perkasa seperti pekerja, pahlawan, prajurit dan lain-lain. Maka dalam jiwa pekerja pahlawan prajurit itulah terletaknya iman. Okey, ini apa yang saya kutip daripada laman Dr. Burhanuddin. Tidak ada dalam internet. Saya dah buat turun lama dah daripada internet yang saya kumpul dahulu. Okey, sahabat. So, hari ini kita bicara mengenai Islam dan watan. Siapakah yang menghubungkan antara Islam dan watan itu? Itulah Dr. Burhanuddin. Daripada Islam itu lahir iman kita. Iman itu berdiri di dalam tubuh. Okey? Iman itu berdiri di dalam tubuh. Dr. Burhanuddin menyebutnya berdiri di atas tubuh. Di atas bagi kita di dalam lah. Maknanya iman itu berdiri di dalam tubuh. Tetapi tubuh kita berdiri atas bangsa. Kita ada ni atas satu bangsa. Kita orang Melayu berada dalam atau di atas bangsa yang dipanggil Melayu. Dan Melayu itu berdiri di atas ataupun berada di dalam sebuah yang disebut sebagai watan atau tanah air, dan itu ialah Malaysia. So, itu 4 serangkai yang disebutkan oleh Dr. Burhanuddin. Hubungan antara iman, tubuh, bangsa dan watan. Iman dalam tubuh, tubuh dalam bangsa, bangsa dalam watan. Okey? Harap apa yang saya berikan ini boleh sedikit memahamkan perjuangan Dr. Burhanuddin dalam politik bangsa. Ini falsafah politik bangsa Dr. Burhanuddin dalam perjuangannya sepanjang hidup beliau, muda sehingga beliau meninggal pada tahun 1969. Inilah perjuangan beliau dalam homeopati dan juga dalam politik bangsa. So, itulah sedikit sentuhan daripada khazanah Dr. Burhanuddin mengenai falsafah politik bangsa. Semoga sahabat semua mendapat manfaat daripada perbicaraan pagi ini. Saya ingat mungkin last day hari ini, besok kita rehat. Sebenarnya banyak, hakikatnya banyak lagi yang kita boleh cakap mengenai Dr. Burhanuddin.
banyak sebab saya kumpul banyak. Saya kumpul banyak dan banyak yang kita boleh kongsikan. Itu saja. Okey, selepas ini saya nak minum pagi sekejap, sedikit sahaja. Kalau tidak, seperti semalam saya tak minum pagi, saya minum jam 11, kemudian tengah hari terus dan malam. Okey, sebab okey, tak apa. Kita tamat di sini. Terima kasih kepada siapa yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.